Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Al-Fatiha ila hadrati habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, summa ila arwahi awliya'illahi as-salihin wa khususan ila sahibi مؤلف هذا الكتاب وصاحب هذا المكان المبارك وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya muliakan Tuan Haji Ridwan bin Tuan Haji Hasan Rahimi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan seluruhlah ahli Jumaah sekalian, terima kasih banyak-banyak kerana kita dapat meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah kita dapat bersama-sama selepas kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah tadi. Kita niatkan kita ada dalam masjid ni, dalam tempat yang berkah ini, tak lain dan tak bukan kerana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ketenangan, rahmat, maghfirah dan juga apa segala nikmat yang Allah Taala bagikan itu diberikan kepada hamba-hambanya yang masuk dalam tahanan-tahanan syurga, yang mana kita namakan sebagai halaqatul zikri ataupun halaqatul ilmi. Halaqah ilmu, halaqah zikir. Kalau kita lalu, kita tahu ada majlis, tak iralah siapa pun. Ada ustaz suruh ke, ustaz suruh ke, dia mana kecek ke, dia tak mana kecek ke. Tapi kalau kita tahu dia buat satu majlis nak ceritanya tentang ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang dibawa tu ilmu yang sebenar, jalannya atas jalannya ahli sunnah wal jamaah, ikut jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena pergi, kita usahalah kita pergi atas apa jalan sekalipun. InsyaAllah atas usaha kita pergi tadi tu, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang berlipat kali ganda kepada kita semua. InsyaAllah hari ini kita sambung baliklah. Kita bicara, kita buat-buat lah. Nak pergi ke Ambon ni mudah lah nak kiranya. Dengan yang ada sekalian ni, ada soleh boy lah yang mudah sebuah Ambon ni. Jadi amun nak minta izin lah dah. Kita bicara sama-sama sedikit berkaitan dengan ilmu fiqh. Ilmu yang nak bicara tentang hukum hakam yang berkaitan dengan apa yang kita buat sehari semalam. Yang mana perbuatan kita tadi itu kalau kena cara kita boleh pahala, dan juga kita ni lepas daripada tanggungjawab yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita. Dan kalau kita tak kena caranya, tak lepas taklif, dan juga kita boleh dosa. Dan ni yang kita kadang-kadangnya terlepas pandai, kita ambil enteng, kita ambil mudah yang benda-benda yang berkaitan dengan ilmu hakim fiqh. Ada orang tu dia minat mengaji tasawuf, dia minat mengaji tafsir, dia minat mengaji ilmu hadis lebih-lebih, tapi dia lupa perkara yang dia buat sehari semalam. Kita tak nafikan ilmu tadi, cuma kita kena tumpukan ilmu fardu ain, yang mana fardu ain ni untuk lepas diri kita, yang mana diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Hadis ni hadis Jibril, masyhurlah hadis ni, yang mana pada suatu hari Nabi ni bersama dengan para sahabat.
Tiba-tiba mari seorang lelaki dalam keadaan dia nya berpakaian comel, putih, tak ada masalah. Rambut dia hitam. Nak tunjuknya dia ni bukanlah mari daripada permusafiran. Tapi nak kata orang tempatan tu kita tak kenal. Nah, sebab pakaian dia supaya orang kampung kita semua ni lah. Bukan lusuh, bukan penuh dengan debu. Kan orang Arab zaman dulu di Madinah ni, kalau jalan penuh dengan debu lah. Maksudnya kalau kita musafir penuh dengan debu. Tapi dia ni mari dalam keadaan suci, tak ada masalah. Pakaian comel, putih bersih, supaya orang di kampung tu dah. Dia mari jujuk mari jumpa Nabi SAW. Orang panggil belagu lutut, sama lutut dengan Nabi SAW. Maka para sahabat rasa pelik. Mari mana lelaki ni? Nak kata orang kampung ni tidak. Nak kata orang luar pun nak gaya supaya orang kampung ni. Mari jumpa Nabi, dia tanya Nabi. Dia tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, 3 perkara. Dia tanya tentang Islam, maka Nabi cerita tentang Islam. Itulah benda yang kita nak ceritanya pasal hukum hakik syarak. Kemudian dia tanya pasal iman, yang mana benda tadi yang kita belajar dalam usuluddin, nak pepah dan juga nak mengejar ke apa yang kita pegang dalam hati. Dan yang ketiganya dia tanya tentang ihsan, yang berkaitan dengan hati, yang mana supaya kita ni buat amal ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sifat riya, tak ada sifat takabur. Nah, perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit hati diceritakan di situ. Dia tanya Nabi tadi itu bukan sekadar tanya, dia benar pula, dia betul Nabi. Ni pelik ni. Dia bukan hanya sekadar tanya, tapi dia betul balik. Tegur royak, dia kata betul. Ni pelik lah. Para sahabat pun rasa pelik. Kemudian pada akhir perjumpaan tadi dia tanya tentang alamatus saah, tanda-tanda bagi kiamat. Jadi berdasarkan hadis tadi para ulama syarah lah panjang lebar ceritanya, tubiklah ilmu-ilmu yang mana wajib untuk kita pelajari. Antaranya ilmu tauhid, dan yang keduanya ilmu akid, ilmu fiqh, dan yang ketiganya ilmu tasawuf. InsyaAllah hari ini kita sambung perbahasan tentang ilmu fiqh dalam satu kitab, iaitu Safinatun Najah. Kitab ni karangan ulama yang merah, sebagaimana kita nyatakan sebelum ni. Kita telah masuk perbahasan tentang syarat-syarat sah semaya. Syarat-syarat sah semaya. Kita kata dah sebelum ni, bila mana kita nak buat suatu ibadat, mesti kita kena raikan, mesti kita kena buat syarat-syarat dan juga rukun-rukun. Sebab kalau kita tak buat syarat, kita tak buat rukun dalam ibadat ni, tak sah ibadat kita. Dan dalam pada masa yang sama, kita kena elakkan daripada buat perkara-perkara yang membatalkan ibadat tadi. Tak kira lah ibadat agama sekalipun, dia mesti ada syarat sah dan juga rukun dia. Ni kena buat. Kalau tak buat, tak sah ibadat kita buat tadi. Dan pada masa yang sama, kita jangan buat perkara-perkara yang membatalkan ibadat tadi. Secara zahirnya gitulah perkara-perkara yang membatalkan ibadat. Dan pada batinnya kita belajar dalam tasawuf, kita buat jangan kita buat perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadat. Hak ni kena ngaji suku pula tentang tasawuf, tentang hati kita. Maksudnya kalaulah kita ni buat semaya, misalnya kita semaya, orang panggil betul tak? Cukup syarat, cukup rukun, tapi pada masa yang sama dalam hati ni tak comel, mari sifat riya, nak tunjuk kau orang. Kita semaya tu tak ada rasa ikhlas. Kita semaya ni memang mari dah nak tunjuk kau orang dah. Sebab kita tak sedar. Kalau kita tak mari semaya, sejak semua orang akan kata kita. Ketika tu orang panggil boleh nak membatalkan pahala ibadat yang kita buat tadi. Boleh jadi kita buat amalan tadi tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni banyak berlaku bila mana mari akhirat nanti ni kita akan rasa rugi. Bila mana Allah Taala kata apa? Haba'an mansura. Apa yang kita buat di dunia ni seolah-olah bila kita mari di akhirat kelak jadi sebuah debu bertebangan. Sebab apa? Kita buat tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kena banyak cara lah bendanya. Jadi bila banyak benda cara ni kena semua peringat. Semua kena peringat. Boleh jadi adik ataupun anak peringat betul. Tak gitu. Kadang-kadang tu peringat kanak. Jadi benda nak peringat ni boleh jadi pada banyak pihak. Ada orang muda peringat ke orang tua, boleh jadi orang tua peringat ke ada orang muda. Tak kira lah siapa-siapa sekalipun. Sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu kata apa? Aku akan hormat orang walaupun orang tu mengajar aku satu huruf sekalipun.
Walaupun budak tu ajar satu huruf, dia akan hormat budak tadi, nak kiranya sebagaimana guru dia, kerana dia mengajarkan kepada diri kita benda yang kita tak tahu sebelum ni. Baik, kita sambung pada minggu ni, iaitu pada perkataan musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Faslun syurutus salati samaniyatun, taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati fil thawbi wal badani wal makan, wa satrul 'aurati wastiqbalul qiblah wa dukhulul waqti wal 'ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wa ijtinabul mubtilati. Yang bawa baca dalam bahasa Arab, terjemahannya adalah, yakni pada hari ini kita akan masuk pada syarat selanjutnya, iaitu dukhuli waqtis solat, masuknya waktu untuk kita melakukan solat. Antara syarat sahnya semaya ni, kita kena tahu dulu bahawa waktu semaya itu telah masuk. Jadi bila mana seorang dia nak semaya fardu lah ni, maksudnya semaya yang ada waktu dia, sama ada semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar, maghrib dan juga isyak. Kita telah tahulah waktu-waktu dia tu dah, hamba tak sebutlah apakah waktu-waktu dia tadi tu. Jadi bila mana kita nak semaya, perkara yang perlu kita tahunya, sebagaimana minggu lepas kita kena tahu ada kiblat, kena menghadap kiblat. Dan syarat yang lain, mesti kita kena tahu bahawa waktu nak masuk semaya itu telah masuk. Waktu kita nak semaya itu telah masuk. Sebab apa? Kalulah kita semaya tak masuk waktu, orang panggil sia-sia. Bagi tak start lagi, kita masuk dah. Orang panggil tak jadi apa. Kalau orang main bola, orang tak tiup whistle, tak main lagi. Pengadil tu tak tiup whistle, tak start lagi, kita pergi subak gol dah. Orang kira atau tidak? Tak kira. Orang tak kira, tak nyetak lagi. Kalau kita nak lari becuk, orang tak start lagi tiup whistle, kita tak lari dah. Biar siapa ada pada orang lain pun, tapi kalau orang tak tiup whistle, tak kira. Tak jadi, sebab barang tadi tu tak nyetak lagi. Jadi mesti bila mana kita nak semaya, kita kena tahu dulu bahawa waktu kita nak semaya itu telah masuk. Jadi cara kita nak tahu ni hanya perkara lah, ada banyak. Antaranya dengan cara yakin. Lagu mana cara yakin? Dengan maknanya kita tengok sendiri waktu semaya itu telah masuk. Contohnya bila mana kita nak semaya zuhur, waktu masuk semaya zuhur ni adalah gelincirnya matahari. Maksudnya matahari itu pada kedudukan telah gelincir daripada pihak barat, dia masuk kepada daripada pihak timur, dia masuk ke pihak barat. Dengan cara kita boleh tengok bahaya-bahaya lah, tengok bahaya-bahaya. Jadi cara kita nak tahu masuknya semaya, kita tengok sendiri matahari itu telah bergerak daripada satu sudut kepada sudut yang lain. Bahaya itu telah mula bergerak, orang panggil telah gelincir. Subuhlah pada waktu semaya subuh misalnya, kita telah tahu cara nak tahu masuknya semaya subuh ni adalah dengan masuknya fajar shadiq. Iaitu kita tengok di langit tu ada satu garisan, orang panggil fajar. Yang mana fajar tadi pula namanya fajar shadiq. Bila kita nampak sendiri dengan mata kepala kita fajar tadi itu telah ada, maka ketika itu bolehlah kita nak semaya subuh. Itu cara pertama, dengan cara kita tengok sendiri masuknya waktu semaya tadi. Kalau kata maghrib, kita tengok sendiri dah matahari telah tenggelam di ufuk barat, maka ketika itu bolehlah kita nak semaya. Ada cara keduanya, kita tak tengok sendiri. Boleh jadi sebab kita ni tak ada ilmu dalam bidang falak. Kita kalau kita tak mengaji dalam ilmu falak, kita tak boleh nak tahu sendiri kan. Boleh jadi kita tengok tu pas malam-malam lah, kita tengok, kita ingat ke bintang, rupa-rupanya bukan bintang, orang panggil kau, orang panggil cahaya dan orang panggil satelit. Kita tukar sebab kita tak ada ilmu falak, ilmu berkaitan dengan matahari, bulan dan juga bintang. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita kena iktimad, kita kena percaya kepada orang yang boleh dipercayai, yang mana orang tadi dia tengok masuknya waktu. Kita tahu bahawa dia ni pandai ilmu falak. Dia tengok sendiri dah bahawa matahari tadi itu telah tenggelam. Contohnya maghrib, dia kata matahari telah tenggelam di ufuk barat.
Maka bila lah kita tahu bahawa dia tengok matahari telah tenggelam, maka ketika itu kita percayalah perkataan dia, kerana dia ni orang yang adil, orang yang siqah. Dengan maksud dia ni bukan orang fasik, bukan orang nipu. Maka ketika itu boleh kita nak sembahyang dengan mana kita dengar pengkhabaran dia ya. Supaya mana kita nak puasa lah. Nah, puasa kita tak tengok sendiri anak bulan. Tapi lagu mana kita puasa tu? Apa kita boleh puasa? Sebab ada orang tengok anak bulan. Dia ada kemahiran, dia ada ilmu, boleh tengok anak bulan. Dia cek tu anak bulan, maksudnya bulan puasa. Maka ketika itu bila mana dia nyatakan penyaksian dia kepada hakim ataupun pemerintah, ketika itu wajib dan kita semua ni puasa Ramadan. Sebab apa? Kita percaya kepada dia kerana dia tengok anak bulan. Supalah dalam lepas semaya pun kita nak semaya ni kita sendiri tak boleh nak tengok, maka ketika itu kita kena dengar pengkhabaran orang yang tengok. Tu cara kedua. Cara yang ketiganya dengan ijtihad. Kita bersungguh. Ada orang ni dia ada ilmu, dia boleh tahu maksudnya waktu semaya. Jadi cara ijtihad ni banyaklah, antaranya kita boleh dengar azan bagi muazzin yang dipercayai. Nah, orang yang kita percaya dia ni tahu maksudnya waktu semaya. Maka ketika mana kita dengar dia maka ketika itu bolehlah kita nak semaya. Bukan orang-orang yang mana-mana orang ni tidak. Maksudnya orang yang kita boleh percaya. Ni kalau budak mari boleh nak percaya ke budak ni? Boleh. Orang panggil ada kata dua lagi tu. Kalau budak sebab boleh jadi dia tengok je tu betul atau tidak. Maksud sini, kalaulah orang itu boleh kita percaya, dia ni siqah, tidak menipu, maka ketika itu bila mana kita dengar dia azan, kita pun bolehlah nak semaya. Ada cara yang lain ijtihad ni dengan cara kita tengok kalender. Kalender ni orang panggil ilmu nujum. Ilmu ni ilmu falak. Dia tahu pergerakan matahari dan bulan, maka keluarlah orang panggil takwim. Maka ketika itu bila kita tahu dah ada takwim, kita tengok masuk dah waktu semaya. Jam kita pun betul, yang ijaz salah lah. Nah, yang ijaz salah. Kalau jam betul, kita pun tengok takwim betul, maka ketika itu bolehlah kita nak semaya. Itu cara dia juga. Ada orang dulu dia tak ada takwim, tapi dia dengar bunyi kokokan air. Nah, contohnya pada waktu subuh. Dia tahu dah air dia ni tak kokok, melainkan telah masuknya fajar. Air ni Allah Ta'ala bagilah satu kelebihan dia. Dia ni bangun awal. Bila mana keluarnya fajar dia bunyi. Itu kelebihan air. Sebelum keluar fajar tu dia tak bunyi. Terang dengar. Ada bunyi air pukul 3, pukul 2 pagi tak bunyi. Tapi dekat subuh dia bunyi. Itu menunjukkan kalau air yang kita pegang ni memang dia syak. Maksudnya bila masuk subuh dia bunyi. Maka ketika itu bila kita tahu air kita terus bunyi, maka bolehlah kita nak semaya. Ataupun kita nak ujian kita ni lewat lah. Ujian kita ni lewat berapa minit? 10 minit. Kalau ujian lewat gini untung tak apa. Masuk dah semaya, kita baru semaya. Buat letihnya kalau ujian cepat. Ni yang kalau ujian cepat awal 10 minit 2 minit. Lagu mana ni? Kalaulah kita semaya, rupa-rupanya kita semaya termasuk waktu lagi. Lagu mana semaya kita tu? Lagu mana? Jadi ulama kata, barang siapa dia semaya, dia tak tahu masuk waktu ke tak. Kita cara ni dululah. Maksudnya dia ni semaya dalam keadaan dia tak tahu dulu. Dia semaya tu je tak ada, kalender tak ada, azan pun tak bunyi. Covid orang tak pergi masjid. Orang tak jam pun tak ada, internet pun tak ada, TV pun tak ada. Dia duduk sore gitu. Dia nak semaya ni. Jadi dia kata seru-serunya masuk. Dia pun semaya. Jadi barang siapa yang semaya tanpa ada ilmu tentang masuknya waktu, dia tak tahu masuk semaya ke tidak, masuk dah pada waktu, ketika itu tak sah semaya dia, walaupun pada hakikatnya, pada realiti semasanya semaya yang dia buat tadi itu telah masuk waktu. Sebab apa tak sah? Sebab dia tidak tahu masuk dah ataupun tidak. Orang panggil tembok saja. Jenis tembok ini kita tak boleh. Dalam syarak tak iktimal. Kita tak cara. Kita tak terima orang yang jenis tembok ni. Kita nak buat satu perkara mesti kena tahu. Dalam fiqh paling kurang kena ada zon, kena ada sangkaan yang kuat. Dia tak boleh tak tahu.
Orang panggil lantak pergi dah. Orang lantak pergi semaya, kita tak boleh. Baik, orang ni jenis tak ada ilmu langsung lah. Maksudnya di semaya tak tahu masuk waktu ataupun tidak. Ada orang ni dia suruh masuk lah. Maksudnya dia tengok jam misalnya, dia kata masuk dah semaya, dia pun akad takbir. Akad takbir, ingatnya masuk dah semaya. Bila mana dia akad takbir, dia semaya tu, tiba-tiba dia tahu bahawa tak masuk lagi waktu semaya. Misalnya lepas dia akad takbir tu baru bunyi orang bel, ataupun bocik mari tu terbilang mari, tak masuk lagi tu suku awal. Semaya tak masuk lagi, awal semaya awal. Ramai jenis gini. Contohnya orang-orang nak kerja, waktu tengah hari orang kerja jabat ni dia gaduh semaya suku. Sebab nak masuk jabat pula ni, boleh jadilah ada orang jenis kerja gitu, maka dia semaya awal. Bila dia semaya tu orang pun tak masuk waktu lagi. Jadi ketika itu bila mana dia tengah semaya tu orang kata tak masuk waktu lagi, maka tak sah semaya dia ketika tu. Orang panggil dia kena semaya semula. Dia kena berhentikan daripada perbuatan dia semaya tadi, kena akad takbir semula. Lepas tu kalau tengah semaya, kalau siap dah pergi takbir, pergi salat dah, siap dah berzikir dah, siap berdoa dah, tiba-tiba tu bilang lagi, warna kira ni semaya dah ni, tengok je silap. Je kita awal gitu, ataupun guna je automatik. Sepuang ni guna je automatik ikut nadi. Ni masalah ni. Kalau guna je ikut nadi ni, kadang-kadang dia mampu, kita tak khabar, tengok lambat ataupun cepat pada orang. Maka ketika itu bila mana selepas dah dia semaya, siap takbir, siap berzikir dah, ada orang itu siap selawat dah, orang mari ayat kata tak masuk lagi waktu semaya. Ketika itu dia kena ulas semula semaya tadi, kena ulas semula. Lepas tu semaya dia buat dah tadi tu, kira lagu mana Ustaz? Saja ke lagu mana? Maka ulama kata gini, kalulah dia ni ada tinggal semaya sebelum ni, contohnya 10 tahun lepas ataupun minggu lepas, semalam ke dia tak semaya zuhur, maka semaya yang kita laksanakan tadi tu ganti bagi semaya tadi. Kira ganti semaya tadi je, walaupun kita tak niat. Sebab apa? Dalam kita semaya ni kita tak disyaratkan untuk kita sebut semaya tadi tu tunai ataupun qada. Dia tak syarat. Kita semaya ni tak perlu ayat sengaja aku semaya ni tunai, tak perlu. Tak wajib. Kita tak sebut tunai, kita tak ada masalah. Ataupun kita qada. Contohnya kita terlepas semaya subuh tadi. Tak letihnya semalamnya, sabar-sabar bangun-bangun tengok-tengok pukul 8 tu. Jadi kita nak semaya qada subuh. Bila mana kita nak qada semaya subuh, tidak disyaratkan pada niat tadi kita nak kata aku qada semaya subuh. Mada kita kosak taruh tanya, sengaja aku semaya fardu subuh, tak apa dah pada, tak perlu kita kata qada. Jadi oleh kerana tak perlu kata qada ataupun tunai tadi, jadi bila mana kita semaya tadi awal waktu daripada skala, maka semaya yang kita buat tadi tu orang panggil ganti bagi semaya-semaya yang kita tinggal sebelum ni. Lepas tu Ustaz, kalau hamba ni jenis semaya semua dah tak rajin tinggal, semaya tadi tu nak ganti ke apa? Maka ulama kata jadilah semaya tadi tu semaya sunat mutlak. Dia tak saja juga, cuma letih halik kita. Kita semaya kena 2 kali. Sebab apa? Salah kita juga. Kita lalai dalam nak mentahkikkan untuk kita confirm ke masuknya waktu semaya. Situ. Jadi masuk waktu ni tak kira takbir. Contohnya dia takbir awal. Walaupun seminit, walaupun sesaat, dia takbir awal tengok baru masuk semaya, baru masuk waktu semaya. Ketika tu tak sah semaya dia tadi. Maksudnya mesti syak, mesti tepat. Sebab kita nak tanding tadi lah, mesti ikut betul. Lepas orang TVC baru boleh ke. Walaupun sesaat kita awal ataupun seminit awal, orang panggil disqualified. Kalau kita tanding kat kira tak layak lalu lah, orang panggil tak menel ada kalah. Dia ada juga cara kita nak tahu semaya ni bagi orang yang ada kelebihan tertentu. Misalnya orang yang buta. Orang buta, dia ni ada kelebihan lah sikitnya. Bukan semua orang buta lah, maksudnya ada beberapa orang buta ni dia ada kelebihan. Dia ada perkara-perkara tertentu yang dia buat, dia rasa bila habis benda tadi masuknya waktu semaya. Dalam kitab-kitab Jawi dia ada sebut contohnya, bagi seorang mak,
Bila masa dia ni semaya maghrib misalnya, lepas dia semaya maghrib tadi tu memang wirid semua dia setiap hari, dia akan ngai. Awak panggil jahit misalnya kan. Jadi dia ni kalaulah dia jahit selah baju misalnya, bila habis selah baju tu makin masuklah waktu isya. Jadi kalau orang yang jenis gini, contohnya dia buta ataupun orang yang jenis ada suatu adat yang biasa dia buat, kalaulah dia selesai buat sesuatu perkara tadi masuk waktu, maka ketika itu juga sah untuk dia iktimad, dia pegang kepada perbuatan dia tadi. Dengan maksud kalaulah dia ni jenis biasa, jenis jahit baju juga, habis selah baju masuk isya misalnya, walaupun dia tak dengar azan, dia tak tengok kalender, dia tak tanya orang, ketika tu boleh dia nak semaya tu, kerana dibolehkan juga. Tapi ini martabat yang paling rendah lah, maksudnya paling rendah sekali lah. Boleh jadi orang tadi tu kena tahan dalam penjara. Orang-orang zaman dulu di perang kena tahan pihak musuh, orang panggil kena tahan dalam penjara. Jadi bila dalam penjara ni tak ada matahari, tak ada matahari, tak ada kalender, tak ada je. Zaman ni memang dah siapa masuk penjara orang jamu makan, boleh main duduk dalam penjara. Kalau sakit boleh bawa pergi hospital, relax. Kalau jenis orang jenis tak kerja juga, tak tahu nak makan kat, masuk penjara dulu ni. Usaha buat salah supaya boleh masuk penjara. Sebab apa? Orang jamu makan, ada katil, ada tanda. Kalau zaman dulu tak ada belaka tu, mungkin ayah-ayah dia dulu dah. Zaman Jepun kau kena tahan Jepun dulu Tok Ambo dulu dia kata kena tahan Jepun, masuk dalam bilik tak tahu mana. Kalau saya sayang Ambo ada Mesir, Ambo dulu pun ada Mesir juga. Ada orang ni dia tak ada visa. Orang panggil tak ada ni lah, tak ada visa Jadi bila tak ada visa ni kak, boleh juga tutup mata bawa pergi dalam jail lah, dalam jaga yang mana kita sendiri tak tahu di mana jaga tadi. Masuk jaga tu tengok gelap, tak tahu mana. Jadi orang macam ni gini, bila mana dia ni duduk dalam jaga lama dia lah, maksudnya dia ada dah train tu lama, duduk biasa duduk dalam jaga lama, dia tahu dah. Lepas dia semaya maghrib contohnya, kalau dah dia zikir 1000 kali misalnya, masuklah waktu isya, maka ketika itu boleh dah dia nak semaya isya. Situlah lebih kurangnya berbahasa tentang kita nak semaya ni kena tahu masuknya waktu semaya. Sebab apa ni? Sebab Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semaya itu adalah kewajipan ke atas orang-orang mukmin, akan sebagai kewajipan yang ada waktu. Jadi semaya ni ada waktu. Lagu mana kita nak tahu? Kalaulah kita baca dalam satu hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kita ada sebelum ni, taruhlah sini ke tempat lain, bila mana Nabi SAW ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaya. Nabi terima langit 50 waktu semaya. Kemudian Nabi minta pula jadi 5 waktu, maka Nabi turun bumi. Kemudian bila esok tu mari, maka Nabi nak semaya ni lagu mana Nabi nak semaya, tak tahu waktu semaya. Kata ada 5 waktu tapi tak tahu waktu mana. Maka Nabi tunggu Sayyidina Jibril alaihi salam turun daripada langit ajar Nabi. Jadi pada hari yang pertama, malaikat Jibril mari pada awal waktu. Pada waktu zuhur, malaikat Jibril mari pada awal waktu. Semaya asar mari pada awal waktu. Maghrib mari awal waktu. Kemudian pada hari yang kedua, malaikat Jibril turun pula mari pada akhir waktu. Maka berdasarkan perkara tadilah kita pun ambil lah ulama-ulama fiqh, ambil cara nak tahu waktu semaya. Ada pun tentang azan ke gapo tambu tak cerita lah sini ya. Azan ke gapo tu panjang. Azan. Ambo tinggal situ. Kemudian syarat yang selanjutnya, dia kata wal ilmu bi fardiyatiha. Bahawa dia mengetahui tentang kefarduan semaya yang dia nak laksanakan tadi. Wal ilmu bi fardiyatiha, dia ketahui tentang kefarduan solat yang dia nak laksanakan tadi. Maksudnya semaya fardu 5 waktu ni kita tahu bahawa semaya tadi tu wajib ke atas diri kita. Dia tak sah kalaulah seseorang tadi tu dia semaya dalam keadaan dia ragu. Dia tak tahu, dia papuh dalam hati, semaya ni buat ni wajib ke tidak. Orang kata semaya zuhur, dia pun semaya lah zuhur. Orang tanya wajib ke tidak, tak tahu Orang semaya pun semaya ketika tu tak boleh. Kita nak semaya ni kena tahu dulu semaya tadi tu wajib ke atas diri kita, barulah sah semaya kita tak tadi. Sebab kalau kita tak tahu,
ataupun kita ragu, boleh jadi wajib, boleh jadi tak, maka ketika itu tak sah semaya dia tadi. Lebih-lebih lagi kalau orang tadi tu dia kata semaya tadi tu tidak wajib. Hak ni tak tahu. Kalau dah seorang tu dia kata semaya zuhur ni tak wajib, tengok dia semaya juga zuhur, ketika tu tak sah semaya dia. Sebab dia i'tikad, dia pegang dalam hati bahawa semaya tadi tu tak wajib ke atas diri dia, maka ketika itu tak sah lah. Jadi syarat untuk sah semaya kita ni mesti kita kena tahu bahawa semaya yang kita nak laksanakan tadi tu wajib. Itu syarat selanjutnya lah. Seterusnya musannif kata wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, bahawa dia tidak menganggap satu fardu dalam fardu-fardu solat itu sebagai sunat. Kita tahu dah dalam semaya kita ni ada banyak kategori. Ada perbuatan dalam semaya ni yang kita namakan sebagai rukun ataupun fardu, yang mana perbuatan tadi tu kalau kita tak buat, tak sah sembahyang kita tadi. Sebab rukun ni diibaratkan sebagaimana juzuk ataupun anggota bagi sembahyang. Kalau kita tak buat sah, maka cacatlah sembahyang, maka tak sahlah sembahyang tadi. Sebagaimana kita ni ada tubuh badan, maka sembahyang pun gitulah. Diibaratkan dalam kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud Tani kata sembahyang ni pun serupa dengan tubuh badan kita juga. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, maka gitulah rukun ni diibaratkan sebagaimana kepala. Jadi kalau tak ada kepala, hidup dah kita, mati ya. Putus kepala ni kira tak hidup. Jadi rukun ni diibaratkan seperti kepala. Jadi kalau kita tak buat rukun, tak sah semaya kita tadi. Yang keduanya ada sunat abad, sunat yang dituntut. Kalaulah kita tak buat, sah lagi semaya, tapi sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Jadi dalam kitab Muniyatul Musalli dia kata diibaratkan sebagaimana anggota tubuh badan kita, sebuah tangan, sebuah kaki. Tak ada tangan boleh hidup lagi, tak ada kaki kudung boleh hidup lagi, tapi tak comel, nak jalan tak sedap. Orang panggil tempang, orang panggil cacat, orang kurang upaya. Jadi semaya kita pun serupalah. Ada beberapa sunat abad yang perlu kita buat. Kalau kita tak buat, sunat kita gantikan dengan sujud sahwi. Dan yang ketiganya ada perbuatan sunat hai'ah. Sunat-sunat nak comel semaya kita. Sebagaimana tubuh kita ni, kita ada bulu-bulu. Kalaulah semaya ni kita tak buat sunat hai'ah, ibarat semaya tadi tu roboh. Sebab tubuh kita ni tak ada bulu. Boleh bayar kalau macam ambung ni tak ada bulu sini, rambut tak ada, roboh. Comel ke? Nampak tak comel? Bini kita lah, tengok bini. Orang panggil roboh, tak ada bulu lah apa. Tak kenal kan? Sebab kita juga tak ada bulu, kulit hitam, kuku tak ada, tak comel. Jadi hai'ah ni gitulah. Orang panggil benda-benda nak comel ke dalam sembahyang. Sini dia kata nak syarat sah sembahyang ni jangan kita anggap, janganlah kita pegang dalam hati bahawa satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang tadi ni sunat. Dengan masa kita merendahkan martabat dia. Benda rukun ni di atas lah, sepuluh cerita tadi, rukun, sunat abad, baru sunat hai'ah. Tiba-tiba kita jatuh ke martabat dia jadi duduk bawah. Perkara wajib kita kata sunat, maka ketika itu bila mana kita kata perkara wajib jadi sunat, tak sah sembahyang kita. Contoh apa rukun dalam sembahyang? Kita kata baca Fatihah. Baca Fatihah dalam sembahyang ni satu rukun. Tapi tiba-tiba kita kata baca Fatihah ni tak wajib, sunat yang baca, maka ketika itu tak sah sembahyang kita. Kerana kita telah merendahkan martabat rukun jadi sunat. Kita kata rokok tu wajib, sujud tu wajib sebab dia ni rukun dalam sembahyang. Tiba-tiba mari seorang dia kata tak wajib, sunat yang buat rukun ni, sunat yang rokok ni, sunat yang sujud ni, tak sujud kau ataupun tak rokok pun tak ada masalah. Maka ketika itu tak sah sembahyang dia, kerana dia telah meletakkan sesuatu yang tinggi jadi rendah. Seolah-olah dia tak perlu laksanakan perbuatan tadi. Bila kata begitu, walaupun dia buat, maka ketika itu tak sah juga. Sebab orang panggil iktimad, kita tengok kepada pegangan dia tadi. Dan tapi kalaulah seorang tadi tu dia kata dalam sembahyang ni, dia kata semua wajib,
Dia ada juga orang yang ni tak ada ilmu kan. Jadi mudah dia kata semua perbuatan dalam sembahyang ni wajib. Orang kata baca teh ni wajib tak haji? Dia kata wajib. Baca surah? Wajib juga, kira wajib lah dia kata. Baca tasyahud, wajib ke tak? Dia kata wajib. Dia kata semua buat apa yang kita buat dalam sembahyang ni kira wajib. Dia tak boleh nak beza antara wajib ataupun sunnah. Jadi dia kata semua wajib. Maka kalau orang jenis gini, sembahyang dia sah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak merendahkan martabat rukun jadi sunnah. Jadi dia akad, orang panggil up level. Orang muda panggil up level. Dia angkat ke martabat benda sunat jadi wajib, tak ada masalah. Jadi seolah-olah dia kena buat semua perbuatan dalam sembahyang. Kalau begini tak ada masalah. Nah, dia anggap kalau perkara sunat dalam sembahyang pun jadi wajib, maka ketika itu dia sah sembahyang. Ataupun dia tahu ada wajib, ada sunat dalam sembahyang, tapi dia tak boleh nak beza. Nah, dia tak boleh nak beza dan dia tak tentukan mana-mana satu. Maka orang gini pun sah sembahyang dia. Yang tak sah bila mana dia tentukan. Dia ni tak tahu dah, lepas tu dia tentukan pula. Maka jenis orang gini tak sah sembahyang dia. Tapi kalau dia ni tahu dalam sembahyangnya ada rukun, ada sunat sunat ayat. Contoh malam ni Ambo sebut gitu kan. Dia tak biasa mengaji tapi ada ni rukun, sunat sunat ayat. Ustaz tak ayat. Ustaz tak ada nak ayat lagi. Tak ada ngaji lagi. Tapi Ambo tak tentukan. Boleh jadi kot. Dia tak tentukan yang mana satu, maka ketika tu sah, tak ada masalah. Sebab dia tak tentukan. Yang tak sah ni bila mana dia tentukan benda wajib jadi sunnah. Hak ni saja tak sah. Situ dah. Habislah syarat tu lebih kurang lah. Ada panjang lebar lagi lah dalam perbahasa pekoh-pekohnya. Sebab perkara ni ada juga perbahasa dalam bab wuduk hari tu. Abang mengajar dalam lah. Perbahasan ni sama juga dalam bab ambil air sembahyang. Sebab ambil air sembahyang pun ada rukun, ada syarat juga, ada sunat. Perbahasan yang sama juga dalam bab ambil air sembahyang. Kita tahu ada rukun, ada sunat. Jadi perbahasan yang sama. Jangan kita anggapkan bahawa satu rukun dalam wuduk tadi tu jadi sunat. Kalau kita anggap gitu, tak sah juga wuduk kita buat tadi. Kalau kita anggap semua wajib, tak ada masalah. Ataupun kita kata ada wajib, ada sunat, tapi hamba tak tahu mana sah. Jadi hamba buat belaka lah. Kalau begitu tak ada masalah. Bagi dengar doh ni doh. Peringat semula ni, bagi ngaji lama doh juga. Mudah. Syarat yang terakhir dalam kitab kita, syarat yang ke-8. Dia kata wajtinabul mubtilat. Kita kena meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kita kena tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Yang mana insya-Allah perkara-perkara membatalkan sembahyang ni akan adalah perbahasan khusus lepas ni. Dia tak cerita dalam sini, dia ayat umum je. Jadi syarat sah nak sembahyang ni antara lain jangan kita buat perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Contohnya kita kecek dalam sembahyang. Tak sah kalau kita ni sembahyang kita kecek. Dengan mana kita bercakap selain daripada bahasa Arab. Sebab kita sembahyang ni ibarat kita bermunajat. Kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tu kalaulah seseorang itu kecek dalam sembahyang, tak sah sembahyang dia. Salah satulah tu. Atau buka aurat, teralih kiblat, banyak perkara lagi lah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi kalau dalam sembahyang ni tak sah kalau kita kecek dan juga kita buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Ada soalan ke Ustaz ni? Rasanya tak ada lah. Boleh yang mudah. Lepas tu pula malam ni laju sebab bagi mudah dah. Dia ulai waktu dulu ya. Lepas musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala pengarang kita ni cerita dah 8 perkara tadi. Maka dia nak cerita pula tentang hadas. Sebab dia cerita pada syarat yang pertama tadi, sebagaimana hamba baca dalam bahasa Arab tadi, dia kata apa? Taharatul hadasaini. Syarat pertama nak kita nak sembahyang ni suci daripada 2 hadas. Jadi sini baru musannif tu pengarang nak cerita gapo 2 hadas tadi. Maka musannif rahimahullah subhanahu wa taala kata dalam bahasa Arab ni, teks yang asal dia kata al-ahdatsu isnan. Al-ahdatsu isnan. Hadas ni ada 2. Hadas ni ada 2. Asgharu wa akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini kita tahu kan. Pada ain ngaji budak kecil dulu ni.
Anak-anak kita duk ngaji, cucu-cucu kita duk ngaji ni. Fal asghar, hadas kecil ni lagu mana? Ma'aujabal wudu'a, perkara yang mewajibkan untuk kita mengambil wudu. Wal akbaru, dan hadas besar tu ma'aujabal ghusla, perkara yang mewajibkan untuk kita mandi wajib. Jadi sini kita tahu dah ada hadas. Hadas ni perkara amrun i'tibari. Kita tak boleh nak tengok, orang panggil kita boleh fikir benda tu berlaku, yang mana kalulah ada benda tadi boleh membatalkan ataupun menyebabkan semaya kita tak sah. Jadi perkara ni kita namakan sebagai hadas. Bahasa Arabnya hadas. Ni orang Melayu kita pun panggil hadas lah. Jadi hadas ni ada dua jenis, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa kita bagi ada hadas kecil, ada hadas besar ni? Dengan iktibar, dengan kita tengok sudut pandang bahawa kalulah hadas kecil ni kita hanya wajib untuk kita buat ambil air semaya saja. Tapi kalulah kita berhadas besar, kita tak mada dengan ambil air semaya untuk menghilangkan hadas tadi. Tapi kita kena mandi wajib. Jadi mandi wajib ni kena guna air lebih banyak berbanding kita guna pada wudu. Dan anggota yang kita guna pun lebih banyak berbanding kita guna pada wudu. Sebab itulah kita bagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi hadas kecil ni dia kata perkara yang mewajibkan untuk kita ambil air semaya. Contohnya bila mana keluar sesuatu perkara daripada dua kemaluan kita, maka ketika itu wajiblah untuk kita ambil air semaya. Banyak dah dia cerita sebelum ni. Antara lain kita sentuh ajnabi, kita sentuh kulit orang yang ajnabi. Nah, kita sentuh bini kita, maka ketika itu batal lah air semaya kita. Kita sentuh orang tina lain, ataupun kita sentuh orang yang halal nikah dengan kita, maka ketika itu wajib kita ambil air semaya. Ni orang panggil hadas kecil. Kita cerita dah belum ni lah, hamba tak ulang. Dan yang keduanya ada hadas besar, perkara yang kalau kita buat, kalau berlaku pada diri kita, mewajibkan untuk kita mandi wajib. Banyak perkara lah. Kita berjunub, kita bersama dengan isteri kita, kita bersama dengan tok lelaki kita, kita keluar darah haid, kita keluar darah nifas, ataupun kita beranak, maka ketika itu semua itu menyebabkan kita kena mandi wajib. Bila berhenti daripada darah haid, kering dah darah haid, ataupun kering dah daripada darah nifas, maka ketika itu maka wajiblah untuk dia mandi wajib. Supaya apa ni? Nak buat benda tadi supaya terangkat hadas tadi, dan ketika itu barulah dia ni suci. Kerana syarat untuk sah sembahyang mesti suci daripada dua hadas kecil dan juga hadas besar. Situ mudah. Kemudian sambung lagi musannif kata al-auratu arba'un. Aurat ni ada 4 pula. Ini banyak perkara lah. Orang panggil perincian kecil-kecil lah. Sebab minggu-minggu sebelum ni kita cerita panjang lebar. Jadi hari minggu ni orang panggil nak panah mula lah ni lah. Ini nak panah lah. Jadi di cerita sini, sebab syarat sebelum ni, syarat yang ketiga dia kata mesti menutup aurat. Tak sah kalau kita semaya kalulah aurat kita tadi terbuka. Hamba cerita dah pada live hari tu, mungkin hamba boleh balik kat sini, bahawa syarat kita nak tutup aurat ni, iaitu aurat sendiri tu kita mesti menutup, ataupun kita kena biar jangan nampak warna kulit pada jarum biasa. Kita kecek depan mata kita ni, orang panggil majlis takhatub, majlis kita buat depan gini, kita kena pakai suatu pakaian yang supaya tak menampakkan warna kulit kita. Maka ketika itu dinamakan sebagai menutup aurat. Tutup aurat ni kena tutup warna kulit supaya orang lain tak boleh tengok. Maka sini barulah dia nak cerita apakah aurat-aurat dia tadi tu. Dengan erti kata lain, pakaian kita tadi tu tak nipis dan juga janganlah orang panggil tembus cahaya, transparent. Orang panggil look cahaya. Maka ketika tu kalulah kita pakai pakaian walaupun besar tapi licin, nipis, transparent, ketika itu tidak sah tutup aurat kita tadi. Nampaknya azan tu dah. Sampai tu dululah. Insya-Allah lah berbahasa tutup aurat ni sedap lagi nak cerita ya. Jadi kalau nak cerita separuh jalan ni orang panggil tak lepas. Orang panggil cerita tak ada habis makan ke,
Tengok cerita separuh jalan ni orang panggil tak lepas. Jadi kita berhenti sini dululah. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung cerita aurat ni lagu mana. Aurat lelaki lagu mana, aurat betina lagu mana, aurat kita dengan orang lain lagu mana. Boleh jadi banyak, lebih-lebih lagi berlaku pada zaman kita lalu ni. Kita tengok ramai orang tak cara nak tutup aurat. Lagu mana. InsyaAllah lah kita sambung pada minggu depan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kebaikan tadi kepada ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, ahli keluarga kita, pendiri madrasah ini, ahli keluarga dia dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Apa yang kurang itu daripada diri ambo sendirilah. Ambo minta maaf, betul-betul minta maaf. Kalau ambo salah kecek, orang panggil tak ada adab dengan haji-haji, ayah-ayah sekalian, datuk-datuk. Datuk ni mungkin datuk orang tua ni, datuk-datuk pangkat. Kalau salah ada datuk depan kita ni, malu juga ambo tak kenal ni. Tak seri kau ada depan pegawai-pegawai kerja dia, tok guru yang ada depan ni sahabat ambo sendiri. Orang majlis agama ada depan kita ni, malu. Jadi ambo minta maaf atas salah silap ambo yang ada dalam lelah sekalipun. Kalau ada salah silap tu minta maaf dan perbetulkan balik. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan. An baladina hadha khassa wa an sa'ir biladil muslimin ammah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.